Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar karangan jenis surat kiriman tidak rasmi. Okey, karangan jenis surat kiriman tidak rasmi bersifat peribadi kerana ianya ditulis kepada rakan-rakan, anggota keluarga atau saudara mara. Contoh tujuan jenis surat tidak rasmi ditulis ialah untuk bertanyakan khabar, mengucapkan takziah, mengucapkan tahniah, berkongsi pengalaman dan lain-lain. Apabila menulis karangan jenis surat kiriman tidak rasmi, pelajar perlu menggunakan kata ganti diri yang bersesuaian dengan penerima yang bakal mendapat surat tersebut. Contohnya, jika kita menghantar surat kepada rakan lelaki, kita menggunakan kata ganti diri saudara. Sekiranya rakan perempuan menggunakan kata ganti diri saudari. Pelajar-pelajar boleh lihat contoh-contoh yang lain dalam nota yang diberikan. Format karangan. Yang pertama, surat kiriman perlulah mempunyai alamat pengirim yang ditulis di sebelah kanan bahagian atas surat. Contohnya dapat dilihat dalam gambar tersebut. Di sini pelajar akan tulis alamat pengirim iaitu alamat pelajar yang menulis surat tersebut. Yang kedua, tarikh ditulis di bawah alamat pengirim dan dibubuh tanda noktah di hujungnya. Contoh yang diberikan 2 Jun 2019 titik. Pastikan tarikh menggunakan huruf besar. Yang ketiga, pembuka kata ditulis ke dalam sedikit iaitu menggunakan perenggan. Hendaklah ditulis selepas melangkau satu atau dua baris selepas tarikh. Maksudnya selepas tarikh, pelajar akan langkau satu baris dan menulis pembuka kata. Okey, pembuka kata. Yang keempat, kata ganti diri penerima seperti contoh yang diberikan tadi, saudara ataupun saudari, kalau untuk adik, adinda. Jadi, pelajar akan tulis saudari dan meletakkan tanda koma. Seterusnya ialah bahagian isi, kandungan dan penutup. Ditulis ke dalam sedikit iaitu bermaksud pelajar perlu meletakkan jarak satu jari buat perenggan. Sejajar iaitu sama dengan pembuka kata yang tulis dekat atas. Dan setelah ada perenggan isi dan penutup, perlu ada pengakuan pengirim ditulis di sebelah kanan bahagian bawah surat. Huruf awal hendaklah huruf besar dan letakkan tanda koma. Okey, ni pengakuan pengirim. Siapa yang tulis surat tersebut? Sahabatmu ke? Kekandamu ke? Anak endamu ke? Dan yang terakhir sekali, tanda tangan diletakkan di bawah rangkaian kata pengakuan pengirim. Tanda tangan pengirim ataupun penulis surat iaitu pelajar sendiri. Okey, contoh pengakuan pengirim yang boleh digunakan ialah yang benar, yang ikhlas, yang jauh, anak endamu, sahabatmu, adinda yang jauh. Okey, ni contoh karangan. Yang pertama sekali kita tulis alamat, nombor rumah, dekat mana, nama rumah, nama taman, nama jalan, kemudian postcode dan tuliskan negeri. Lepas tu selang satu baris tulis tarikh, jangan lupa huruf besar untuk nama bulan. Kemudian jarak satu jari, tulis pembuka kata. Mudah je pembuka kata ni, menemui sahabatku, menemui adindaku. Letakkan nama penerima tersebut, Nabil. Lepas tu dekat mana Nabil tu tinggal? Di Kota Tinggi Johor. Kemudian tulis semoga berada dalam keadaan sihat hendaknya. Titik bagi tahu. Saya di sini sihat-sihat sahaja. Kemudian selang satu baris, tulis kata ganti nama diri. Kalau penerima lelaki, kita tulis saudara. Kalau penerima tu ibu, kita tulis bonda. Kemudian ceritakan balik apa yang awak baca dekat dalam surat sebelum ni. Contohnya macam ni, Marcus dia baca tentang tarian Zapin yang diceritakan oleh Nabil sebelum ni. Jadi dalam surat ni, Marcus menceritakan tentang tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun iaitu tarian Sumazau.
Kemudian di bahagian penutup tulis setakat ini sahaja yang dapat saya tulis untuk tetapan saudara dan tulis harapan iaitu semoga berjumpa lagi. Sahabatmu ataupun pengakuan pengirim tulis sahabatmu, adindamu, anakdamu. Kemudian tanda tangan. Dan soalan yang perlu dilakukan oleh pelajar. Balas surat sahabat pena anda dari negeri lain yang ingin berkunjung ke tempat anda pada musim cuti yang akan datang. Mereka sekeluarga ingin melawat ke tempat-tempat menarik yang menjadi tumpuan pelancong. Beri cadangan dan ceritakan serba sedikit tentang beberapa tempat yang patut mereka kunjungi nanti. Tulis surat anda selengkapnya. Sahabat pena ni maksudnya sahabat yang awak kirim surat, yang duduk jauh, yang selalu berkongsi cerita melalui surat. Jadi dia suruh awak tulis surat tentang tempat-tempat menarik yang ada di kawasan tempat tinggal anda. Okey, ni contoh rangka karangan yang boleh digunakan. Pelajar juga boleh menggunakan idea sendiri. Yang pertama sekali mesti tulis alamat, kemudian kata penghadap surat. Bagi tahu nama dia siapa, nama penerima kawan awak tu siapa, tempat tinggal dia di mana. Kemudian tuliskan kata ganti diri penerima saudara ataupun saudari. Kemudian nyatakan perasaan awak bila awak baca surat dia sebelum ni. Gembira, dan tulis tujuan awak tulis surat ni ialah untuk bagi tahu tempat-tempat menarik yang ada di Kuala Lumpur, tempat tinggal anda. Kemudian contoh tempat-tempat yang boleh digunakan ialah Zoo Negara, Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembang Petronas, Muzium Negara. Tulis pula dekat Zoo Negara tu apa yang menarik, ada haiwan apa yang boleh dipelajari bila pergi ke Zoo Negara, berapa tiket masuk dia. Kalau dekat Menara Kuala Lumpur, apa yang menarik, apa yang ada dekat atas Menara Kuala Lumpur tersebut. Selain daripada tempat ini nyatakan ini, pelajar juga boleh menyatakan idea sendiri sekiranya ada tempat-tempat lain yang pelajar pernah pergi. Kemudian bahagian penutup, nyatakan harapan agar dapat berjumpa dengannya nanti dan berjanji akan bawa mereka ke satu tempat atau acara yang istimewa. Okey, setakat itu saja penerangan saya. Diharapkan pelajar dapat membuat tugasan ini dengan sebaiknya. Nota akan disertakan di dalam Google Classroom dan pelajar boleh menyalinnya. Sekian, terima kasih.